Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad Syaril Aiman bin Musirin, pemegang nombor metrik I21105207. Saya daripada Ijazah Sarjana Muda Syariah Gunaan dan saya dari kelas Kumpulan 2 Hubungan Etnik. Seterusnya, lecturer yang mengajar ialah Sir Muhammad Nur Azrin bin Kamarudin. Hari ini saya akan memberi sedikit review ataupun ulasan tentang filem yang telah saya pilih, iaitu filem Midsommar. Midsommar ialah filem seram keluaran Amerika Syarikat dan Sweden 2019, arahan Ari Aster dan dibintangi oleh Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper, Wilhelm Blomgren, Elora Torchia, Archie Madekwe dan Will Poulter. Midsommar dilancarkan secara teater di Amerika Syarikat pada 3 Julai 2019, edaran A24, dan di Sweden pada 10 Julai 2019, edaran Nordisk Film. Filem ini memperolehi 40 juta US dollar dan mendapat ulasan positif dan pengkritik dengan banyak yang memuji arahan Aster dan persembahan Pugh. Mari kita lihat sedikit sedutan tentang filem Midsommar ini. Christian says that you've got some special thing planned. Yeah, it's like a crazy 9-day festival. It only happens every 90 years. Hi. Hello, Victor. You can't speak. You can't move. But this opens you up to the influence. And it breaks down your defenses. Trust me. All right? You're gonna love it. Itu adalah sedikit sedutan filem Midsommar, di mana sinopsisnya adalah Danny Adler, seorang pelajar psikologi trauma setelah adiknya Terry membunuh dirinya dan ibu bapa mereka dengan mengisi rumah mereka dengan karbon monoksida. Kejadian ini merenggangkan hubungan Danny dengan teman lelaki sebayanya, Christian Hughes. Dia kemudian mengetahui bahawa Christian dan rakan-rakannya, Mark dan Josh, telah diundang seorang rakan mereka dari Sweden, iaitu Pele, untuk menghadiri sesuatu perayaan musim panas langka diadakan setiap 90 tahun di kampung nenek moyangnya di Hälsingland. Josh turut mengambil kesempatan ini untuk menulis tesis mengenai acara ini. Mereka bertiga tanpa disedari telah memasuki perangkap suatu budaya paganisme yang menakutkan. Di sini ada beberapa barisan pelakon di mana Florence Pugh sebagai Danny Adler, Jack Reynor sebagai Christian Hughes, Wilhelm Blomgren sebagai Pele, William Jackson Harper sebagai Josh, Will Poulter sebagai Mark, Elora Torchia sebagai Connie, Archie Madekwe sebagai Simon, dan Isabella Grill sebagai Maja. Ada beberapa masalah yang terdapat dalam filem ini, di mana diantaranya ialah pengalaman trauma. Pengalaman trauma adalah pengalaman yang dimiliki oleh setiap orang yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Dalam filem Midsommar, watak utamanya yang bernama Danny Adler mengalami beberapa kejadian yang tidak menyenangkan dan dia memberi reaksi kepada traumanya dengan cara ia beragam.
Dalam filem Midsommar ini, Danny adalah seorang yang baik hati, bersimpati dan mempunyai sifat yang berhati-hati, di mana sifat Danny yang penuh bersimpati ini ditunjukkan pada cara dia menunjukkan peduli terhadap orang-orang yang berada di sekelilingnya. Sedangkan karakteristiknya yang berhati-hati ditunjukkan saat Danny menyedari bahawa ada kemungkinan bahaya yang akan terjadi di Hastings. Beberapa karakteristik yang disebutkan ini membuatkan Danny mempunyai keterikatan emosional yang mendalam dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini menimbulkan rasa takut akan ditinggalkan oleh orang-orang yang Danny sayangi. Namun ada 3 pengalaman traumatik yang dimiliki oleh Danny, di mana yang pertama ialah kematian keluarganya, kedua ialah atas stupa, di mana kejadian yang berlaku atau budaya yang ada di Horga, dan ketiga ialah perselingkuhan di antara Kristian dan Maja. Seterusnya, pilihan untuk watak membuat keputusan. Yang pertama, saya berasa Danny Ardo sepatutnya pergi berjumpa doktor psikologi daripada ia pergi mengikut Christian, iaitu kekasihnya, bercuti ke Sweden. Yang kedua ialah Christian perlulah peka terhadap orang di sekelilingnya, terutamanya Danny, kerana Danny adalah kekasihnya. Dan yang ketiga ialah Josh. Mengapa Josh? Josh tidak sepatutnya taksub dengan tesis yang dibuatnya, kerana apa yang dilakukannya akan memakan dirinya sendiri. Selepas itu, nilai yang diutamakan oleh watak. Yang pertama adalah Danny. Danny adalah seorang yang baik hati sehingga dia lupa akan dirinya sendiri, kerana ia memendam masalahnya sendiri dan menyebabkan dirinya menjadi seorang yang depresi. Seterusnya ialah Christian. Christian adalah seorang yang tidak peka dan tidak mengambil berat terhadap orang sekelilingnya, terutama Danny, kerana dia tidak mengetahui apa yang sedang Danny pendamkan dan apa yang sedang Danny rasakan. Dan yang ketiga ialah Josh. Josh adalah seorang yang tekun dengan kerjanya. Sebagai contoh, dia tekun dengan tesis yang sedang dikerjakannya. Setelah itu, nilai yang telah diabaikan oleh watak. Yang pertama ialah Danny, di mana nilai kasih sayang, iaitu sayang akan dirinya sendiri sehingga menyebabkan dia tenggelam dengan budaya yang terdapat di kampung Horga. Seterusnya, Christian, di mana dia mengabaikan nilai berhati-hati sehingga menyebabkan dirinya menjadi korban seorang perempuan di kampung Horga. Dan akhir sekali iaitu Josh, dia mengabaikan nilai hormat menghormati sehingga dia berani untuk pecah masuk ke Dewan Masyarakat yang mengambil gambar kitab kepercayaan kampung Horga. Teori yang telah dipelajari yang terdapat dalam filem ini ialah budaya dan agama, tetapi ia lebih kepada agama, di mana agama mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam kehidupan peribadi maupun sosial. Fungsi-fungsinya ialah penyatuan untuk mengukuhkan integrasi sosial dan memperbaharui solidariti kelompok. Kedua, pendorong dan pengesah program pembangunan. Seterusnya, menentu kepada kewujudan perpaduan. Seterusnya, membina tamadun utama dunia. Dan yang terakhir ialah sebagai sumber nilai mulia. Agama yang terdapat dalam filem ini ataupun kepercayaan yang terdapat dalam filem ini ialah kepercayaan animisme, di mana kepercayaan animisme ini ialah yang dikaitkan dengan sistem kepercayaan masyarakat orang asli di Afrika dan Amerika Utara sebelum kedatangan agama Kristian. Kepercayaan ini kemudian turut digunakan untuk golongan pribumi di Asia Tenggara.
Menurut kepercayaan ini, semua benda atau objek dalam dunia ini dianggap memiliki jiwa dan hidup. Benda dan objek tersebut dianggap boleh berfikir dan berkepribadian seperti manusia. Penganut animisme ini percaya tentang adanya semangat dan kuasa luar biasa yang disifatkan sebagai Tuhan. Apa yang boleh dikaitkan tentang budaya dan agama dalam filem Midsommar ini adalah penduduk Harga hanya mempunyai gaya hidup yang berbeza, di mana mereka mempunyai aliran yang menutup diri mereka dari dunia luar, di mana aliran politik yang dipercayai oleh penduduk Harga adalah radical green yang sebenarnya sangat baik untuk kehidupan mereka yang berkelanjutan, iaitu sustainable, di mana mereka percaya bahawa hidup cukup sampai pada umur 72 tahun sahaja. Hidup di atas 72 tahun merupakan perbuatan yang tidak baik, dan mati sebelum di atas 72 tahun juga merupakan sebuah usaha yang menjaga maruah mereka. Kerana menurut mereka hidup akan semakin susah setelah 72 tahun, di mana fizikal dan pemikiran mereka tidak boleh mengikut aktiviti-aktiviti seperti biasa. Apa yang telah diberikan oleh alam dikembalikan lagi untuk alam, tidak perlu bermewah-mewah, sesuai dengan nilai orang Swedia. Nilai ini juga diterapkan dalam berperasaan, di mana di Harga jika ada penduduk bersedih, maka penduduk lain akan membantu meluahkan kesedihan. Begitu pula dengan berbagai emosi lainnya, yang menandakan di Harga tidak ada yang lebih special. Semua ikut merasa untuk di antara satu sama lain. Itu adalah sedikit kepercayaan yang terdapat di kampung Pelle yang terletak di Harga, Sweden. Yang terakhir, pendapat sama ada sesuai jalan cerita itu sebegitu atau perlu diberikan penutup alternatif lain. Bagi pendapat saya, sebagai seorang yang tidak gemar dengan filem seram, ini adalah pengarah tidak sepatutnya membuatkan karakter-karakter utama yang lain mati begitu sahaja. Hal ini kerana pengarah perlu membuat semua watak-watak yang lain hidup dan berjaya keluar daripada kampung yang menyeramkan itu, termasuk Dani. Dan Dani terlepas daripada khayalan-khayalan yang membuatkan dia lupa akan diri dia sebenar. Akan tetapi saya faham kerana apa pengarah membuat pengakhiran sebegitu rupa. Hal ini kerana beliau mahu penonton berasa tidak senang duduk dan rasa gelisah ketika menonton filem Midsommar ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi